Assalamualaikum. Dah start lagi tak? Dah habis habis dah? Tak start lagi. Okey lah, tak main ingatkan, takut takut habis dah ke benda sangat senyap je. Okey lah. Kita tunggu Prof Nordin masuk lah. Prof Nordin dah ada tu. Ready dah ke? Okay, rasa kita tak perlu tunggu lama. Prof Nordin pun dah ada. Ali pun dah ada. Okey lah ni. Memadai kita ada 12. Hari ni saya jadi pengerusi lah. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Sebelum kita mulakan, kita buka dengan umur kita Al-Fatihah. So hari ni pun kita ada water crisis dekat Kuala Nerus. Harap semua dapat mandi. Jadi saya tak dapat tajuk daripada Prof. Mungkin okey tu maqasid syariah. Tak sebenarnya belum pencarian titik kerjasama. Jadi Prof cuba test mikrofon dulu Prof. Tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar. Orang lain boleh dengar lah. Saya tanpa ni. Boleh clear. Okey, bagus. Clear. Tanpa bazir waktu, kita serah kepada Prof untuk teruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Boleh Prof, clear. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi limpah kurnianya dan juga kasih sayangnya untuk kita berjumpa pada pagi ini dan seterusnya terus untuk hiduplah dan juga berbakti kepada masyarakat, universiti, agama dan seterusnya kepada komuniti ataupun orang yang berkepentingan lah dalam universiti. Jadi terima kasih kepada fakulti yang memberi ruang untuk saya lah untuk berkongsi dalam satu sesi yang regular lah di fakulti kita setiap minggu hari Khamis pukul 9 pagi. Cuma hari ini kita mula pukul 10 pagi. Saya minta maaf banyak-banyak atas kekalutan saya sendirilah terpaksa tangguh pada pukul 10 sebab seperti yang kita maklum area Kuala Nerus ni tak ada air ya. Sudah masuk hari keempat. Jadi semua orang kelam kabut lah. Termasuk saya sendirilah dan juga keluarga saya yang saya perlu uruskan di awal pagi tadilah. Dan biasa saya turun daripada rumah pukul 7 suku. Hari ini turun lewat sikit dan sampai 8.30 dan perlu uruskan benda-benda jabat pula sebelum saya masuk sesi ni lah. Jadi saya minta maaf kerana terpaksa lewatkan selama 1 jam lah. Okey, so begitulah kehidupan kita sehari-hari yang mana semuanya tidak terjangka, tidak ketentuan kita kata ya. Kita tidak jangka sehari-hari apa yang akan berlaku, apa yang kita akan hadapi pada masa akan datang. In fact, mungkin 10 saat akan datang kita tak tahu apa yang berlaku. Okey, jadi sementara lama lagi kita menghadapi di era pandemik ini, semuanya jadi perlahan, semua menjadi tertangguh dan banyak yang kita terpaksa melihat semula ataupun revisit semua action ataupun tindakan-tindakan yang telah kita rancang sebelum ini kerana inilah pandemik dan sudah tentu komitmen kita yang kita laksanakan selama ini untuk universiti mungkin setengah-setengah pihak akan terbantu atau kurang untuk kita beri fokus dan juga komitmen yang lebih tinggi lah daripada biasa. Jadi itulah yang kita hadapi, yang kita terpaksa harungi setiap hari selagi hayat di kandung badan. Selagi hayat di kandung badan inilah cabaran-cabaran ataupun apa tindakan-tindakan yang perlu kita proaktif, inovasi, kreatif dan sebagainya yang perlu kita fikir dari masa ke semasa untuk kita menyelesaikan masalah ataupun membantu menyelesaikan masalah di kita, keluarga kita dan juga di tempat kerja kita. Okey. Dan hari ini saya akan share lah, saya pun bukan ahli dalam perkara-perkara seperti inilah, tapi saya akan share pendapat dan pengalaman saya dan apa yang saya buat. Saya takkan share apa yang saya tak buat. Saya akan share apa yang saya telah buat selama ini dan amalkan selama ini dan kita sama-sama kongsi. Dan saya berlapang dada sekiranya tidak setuju tak apa, tak ada masalah. Tapi kita berlapang dada untuk sama-sama untuk kita terus ke depan lah. Kerana kita apa yang kita buat selama ini adalah kita fikir adalah yang terbaik untuk diri kita
dan juga untuk universiti yang kita selalu letak ke depan, universiti, pelajar, masyarakat, agama dan sebagainya. Okay, so apa yang saya ingin share pada pagi ini mungkin bukan sama dengan sahabat-sahabat sebelum ni lah dalam sesi-sesi Coffee Talk sebelum ini yang dianjurkan oleh TDP kita ni, Universiti Dr. Aida kan. Tapi bukan berkaitan dengan penyelidikan lah, bukan berkaitan dengan Internet of Things ke cloud computing ke artificial intelligence ke data mining, bukan. Tapi ini lebih kepada apa yang peranan kita sebagai pendidik sebenarnya. Sebagai peranan pada pendidik, tanggungjawab pendidik kepada pendidik, tanggungjawab pendidik kepada pelajar, tanggungjawab pendidik kepada universiti, tanggungjawab pendidik kepada masyarakat. Itu yang saya ingin share di sinilah. Tapi apa yang saya share ni mungkin akan boleh menjadi satu topik ataupun projek penyelidikan bagi sahabat jika sahabat boleh kembangkan lah. Sebab apa yang saya share di sini adalah benda yang tidak masak. Bukan lagi hasil dapatan suatu kajian dan sebagainya. Tapi sebenarnya sebagai satu titik untuk kita mula, untuk kita terus ke depan untuk menyumbang dalam dunia pendidikan. Jadi tajuk yang saya akan kongsi pada pagi ini adalah tajuknya lebih kurang macam ni lah. Maqasid syariat, taksonomi Bloom, pencarian titik kerjasama. Okay. Jadi selama ini masa kita mereka bentuk kurikulum sama ada peringkat ijazah, diploma, master, PhD, kita banyak mempertimbangkan keperluan kepada outcome based education atau OBE. Ya. Kita banyak pertimbangkan kepada OBE, yang mana OBE itu kita design berasaskan salah satu faktor dia ataupun kita panggil variable atau parameter dia adalah taxonomy Bloom untuk kita bina CLO, BLO, PO dan sebagainya. Tapi itu alat kita, tools kita untuk membina kurikulum. Tapi yang berkaitan dengan keperluan diri kita, keperluan pelajar itu sendiri, di samping keperluan akademik tadi, kecemerlangan akademik dan sebagainya, kita tidak melihat sebenarnya keperluan di sisi lain di pihak pensyarah dan juga di pihak pelajar itu sendiri, iaitu tentang kalau saya tak nak sebut maqasid syariah lagi, tapi kalau dalam istilah sains social science ni adalah yang selalu kita dengar adalah teori Maslow. Teori Maslow. Orang kata Maslow ni before Bloom. Jadi Bloom ni jangan cakap banyak sebab Maslow dulu. Kita sekarang ni dalam design kurikulum banyak kan kita letak Bloom dahulu. Tapi Maslow tu datang kemudian. Ada masalah baru fikir Maslow. Tapi tidak sebenarnya. Mak Saleh sendiri pun telah kata Maslow before Bloom. Mana kita kena consider Maslow dahulu. Teori Maslow. Apa itu teori Maslow saya akan jelaskan nanti. Barulah Bloom. Barulah maknanya kita pergi yang kognitif, efektif dan juga psikomotor. Tapi sebelum tu adalah Bloom dahulu. Okay. So, sebelum tu adalah Maslow dahulu. Jadi Maslow ni kalau ikut teori Maslow, saya tak ingat secara tepatlah sebab saya tak ada rujukan. Cuma saya ada ini berasaskan pada pengalaman dan juga pembelajaran saya sebelum ni lah, apa yang saya ikuti kuliah, kursus dan sebagainya. Maslow ni adalah teori tentang keperluan manusia itu sendiri. Sebelum saya pergi pada yang Islami lah, maqasid. Ya. Iaitu dalam Maslow ni biasa kita sebut mana keperluan fizikal kita nak bersosial, kita nak hidup aman, kita nak tenang, kan? Kita pada masa sama selepas kita membuat sesuatu kita nak penghargaan ke. Itu adalah teori dalam Maslow. Kita nak keperluan diri kita sendiri ke dan sebagainya. Semua itu ada kebahagiaan ya. Semua itu adalah teori Maslow. Jadi kita kena design dulu kurikulum kita itu dulu kata Maslow. Tapi saya tak nak cakap tentang Maslow. Saya nak cakap tentang agama kita sendiri. Agama kita, agama Islam ada
teori kita sendiri, ya, ataupun pendekatan kita sendiri, iaitu maqasid syariah. Okey. Okey, nampak slide saya seterusnya tu? Nampak? Nampak. Ya, trivia maqasid syariah. Nampak. Ini saya ambil daripada JAKIM lah, website JAKIM. So, maqasid syariah ni adalah, kalau yang teori barat adalah Maslow, ni Islam. Islam adalah maqasid syariah. Yang perlu kita menjaga 5 perkara, sebenarnya 5 prinsip, 5 tonggak yang perlu kita, pillars yang perlu kita consider dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita mengurus kerja kita, tak kira kerja di pejabat ke, mengajar ke, mengurus rumah tangga ke, ataupun dalam persahabatan ke dan sebagainya. Jadi ada 5 prinsip maqasid syariah di sini. Saya tak nak terang detail lah, sebab detail tu orang bidang masing-masing lah. Cuma saya guna maqasid syariah ni dalam kehidupan saya sehari-hari. So yang pertama adalah menjaga agama. Okay, menjaga agama. So apa yang kita buat, tak kira lah kita buat, kita mengajar ke, kita membawa kereta ke, ya, kita makan ke, kita bersahabat ke, yang pertama kita letak dalam kehidupan kita untuk menjaga agama. Ya, kita desain kurikulum ke, kita buat syllabus ke, depan dulu kita letak menjaga agama. Ya, bukan kita letak CLO, PLO. Ya, ataupun kita letak berapa sen nak akses, kos berapa sen nak akses melalui klik lah, berapa sen nak akses final exam, bukan. Ya, kita letak mana menjaga agama dahulu. Itu dalam maqasid syariah. So tak kira apa-apa pun, agama kita letak. Dan yang kedua, kita menjaga kesejahteraan kita, kesihatan kita. Di sini dia menjaga nyawa, kan? Dia menjaga nyawa. Apa yang kita nak buat, nak nyawa kita depan. Pastikan nyawa kita, keluarga kita, anak beranak kita, isteri kita, kesihatan mak ayah kita, kesihatan rakan kita, kesihatan rakan sepejabat kita terjaga. Apakah ini perlu kita nilai, apa variable atau parameter yang kita boleh pertimbangkan untuk menjaga nyawa, menjaga kesihatan tadi, ya? Orang sekeliling kita termasuk diri kita sendiri. Yang ketiga, menjaga akal kita. Menjaga akal ni termasuklah macam stres. Kadang-kadang kita buat satu benda ni, dalam akademik lah, kita nak mengajar, kita buat kurikulum, kita buat assignment, kita buat soalan final. Akhir sekali kita memerangkap diri kita. Kita buat soalan payah. Mula kita buat, akhirnya sekali kita akan menjadi skema jadi payah. Dan nak makin tu payah. Dan akhir sekali jadi apa kita? Jadi stres. Meaning that kita tak menjaga akal kita masa kita buat satu benda. Kita rasa kita nak buat ikut OBE. Yang kita terlalu straight, lurus, linear dengan linear, bukan linear dengan linear ni. Kita tak linear lah jadi. Kita linear dengan OBE tu. Ini CFO level CFO 1 ni psikomotor level 6. Jadi akhir sekali membebankan kita ketika kita nak marking, pada masa sama membebankan pelajar juga masa nak jawab soalan. Sometimes kadang-kadang kita buat soalan ini, saya bincang tentang pengalaman saya lah, dan pengalaman rakan-rakan yang saya kutip bersama kerja 25 tahun. Kadang-kadang kita buat soalan, kita target 5 soalan lah kan. Pelajar menjawab dalam 2 jam setengah. Mana satu soalan tu lebih kurang 30 minit. Kita nak pelajar menjawab dalam masa 30 minit. Actually kadang-kadang kita buat skema 45 minit. Satu soalan tu. Adakah kita menjaga akal kita di situ? Akhir sekali kita stres. Kita salah ukur sebenarnya pelajar. So benda-benda itu kita kena lihat. That's why bagi saya, sebelum kita pertimbangkan ini dahulu. Okay, dan terus menjaga keturunan dan juga saya ringkaskanlah, dan juga menjaga harta. Jadi saya nak ambil yang menjaga harta. Kadang-kadang kita buat, saya bercakap dalam konteks pendidikan lah. Kadang-kadang kita nak buat suatu
kemudahan fasiliti untuk kita buat PMP dan sebagainya perfect, sempurna dalam masa sebelum kita mula kuliah atau sebelum bermula semester. Sedangkan keperluan-keperluan itu memerlukan kos, memerlukan perancangan kewangan, pertimbangan bajet, pengiraan untung dan rugi. Ya, dan kadang-kadang kita terlalu futuristik. Akhir sekali kita terpaksa membelanjakan wang yang besar, peruntukan yang besar untuk memastikan bahawa proses PDP kita tu, PMP kita tu berjalan dengan baik. Kenapa? Kita tidak memikir untuk jaga harta tadi. Jaga harta bukan jaga harta kita sebenarnya. Bila kita kerja ni adalah kita menjaga harta rakyat, harta kerajaan. Ya, saya berada di PDM dan saya berada di pejabat pengarah kampus, berada di pusat penyelidikan dahulu. Saya sedar memang banyak perbelanjaan yang kita keluarkan untuk membina sebuah universiti, membina sebuah kurikulum dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kena melihat juga sebab apa yang kita belanja ni, kita rancang ni, nak buat sebagai contoh satu kursus teknologi di FIK ni memerlukan ada makmal tu. Makmal tu harga 1 juta. Ya, harga 1 juta, 2 juta kadang-kadang, 3 juta memerlukan software dan hardwarenya. So adakah kita fikir benda tu? Ini adalah harta rakyat. Adakah betul-betul mendapat impact kepada pelajar, impact kepada kita dan sebagainya. So kita kena berhemahlah ataupun ada wisdom kita dalam mereka bentuk kurikulum, especially dalam melibatkan kewangan, bajet dan sebagainya. So 5 prinsip ni adalah merupakan trust dalam kehidupan kita. Terutamanya apa yang kita kerja sekarang ni adalah kerja dalam akademik. So tak boleh tinggal itu dia makasih syariah ni, ataupun makasih syariah ni. So apa-apa 5 perkara ni kita kena dahulukan dalam semua tindakan. Okey, itu introduction lah. Nak detail tentang makasih syariah ni, nak apa, ada dalil, sebab semua ni ada dalil. 5 perkara ni ada dalil. Dalil akli dan juga nakli lah, dalil nas. Ada dalil belaka. So boleh rujuklah mana-mana kertas kerja ataupun daripada laman web JAKIM ke, ataupun daripada mana penyelidik kita dekat Aspire ke, itu pakar-pakar belaka lah dalam makasih syariah. Okey, so kita pergi dulu. So ini ramai dah tahulah. Antara kita pensyarah ni ramai dah tahu. Belum dia berapa level sampai ada di sini buat 4 level, tapi yang kita faham ada 6 level lah. Level 1 sampai level 6 tu kan. 1, 2, 3 tu mungkin untuk level diploma ataupun level degree. 4, 5, 6 untuk level pasca siswazah. Peringkat pengajian lebih tinggi dan sebagainya. Jadi biasanya kita dalam kita reka bentuk kurikulum, ini kita tak tinggal. Hak ni memang saya rasa cair di mulut, lekat di kepala masing-masing lah. Remembering untuk level 1, understanding, dan juga wording dia tu. Verb dia tu. Interpret, summarize lah, explain lah, discuss dan sebagainya. Level applying, use diagram, draw the diagram, apply, solve, calculate dan sebagainya. Dan level analyzing, analisisnya, melibatkan pemeriksaan, kita organize, kita buat perbandingan dan sebagainya. Evaluate, di sini kita belajar membuat judgement, kritik dan juga critical analysis kepada suatu fakta ataupun dapatan dan sebagainya. Dan akhir sekali mungkin creating, membina sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru ataupun memberi idea, develop benda-benda inovasi yang baru ataupun model baru. So itu level paling tinggi lah. So ini biasanya kita akan consider. Dan di sinilah kadang-kadang kita memerangkap diri kita sendiri dan juga memerangkap pelajar itu sendiri. Dan akhir sekali memerangkap universiti. Maksud saya merangkap kita di sini, kadang-kadang saya dah sebut tadi. Kadang-kadang kita buat soalan tu, nak suruh student jawab 30 minit. Tapi sedangkan kita buat sendiri skema 45 minit. Saya pasti ramai daripada kalangan kita fail bahagian itu.
Kita nak jawab dalam 15 minit. Cuba kita tutup buku, kita jawab sendiri. Kita jawab sendiri pun 30 minit. Ya, saya bila kita dah menilai banyak soalan perusahaan, kita nampaklah kita boleh biasa yang mana payah, yang mana mudah, yang mana kita boleh buat tanpa pengiraan, yang mana kita boleh buat tanpa logical thinking, yang mana kita boleh buat straightforward point dan sebagainya. Kalau remembering tu mudahlah, tapi kalau yang melibatkan applying, evaluating tu memang takes time, especially pelajar. Tapi di sini apa yang saya nak tekankan di sini, kadang-kadang kita memerangkap diri kita, merangkap universiti yang sebut-sebut memerangkap tadi, iaitu ketika kita membuat analisis keputusan pelajar itu sendiri. Okay? Dan masuk merangkap sini, akhir sekali kita nampak dalam Senate akan dibincangkan ataupun di peringkat pengusaha dibincangkan ramainya yang mendapat 3.0 ke bawah semester ini. Apa yang kita lihat balik, rupanya kita terperangkap dalam membina soalan itu sendiri. Yang membebankan pelajar. Yang membebankan kita marking. Marking pun kadang-kadang kita marking terlalu banyak marking dengan tulisannya pelbagai dan sebagainya. Akan mempengaruhi juga prestasi kita buat pembakaran dan sebagainya. So itu perkara-perkara yang selalu kita terperangkap dengan Bloom taxonomy. Dengan membuat soalan mengikut level C3 contoh. Soalan kita nak buat assignment tu projek ni P4 contoh. P5 kadang-kadang yang tak mampu kita sendiri pun tak mampu sebagai ahli akademik nak buat P6, tapi kita suruh buat P6, projek yang level P6. So gitulah yang perlu kita lihat. Kita kena masa design kurikulum, design soalan, design penilaian assessment dan sebagainya, kita kena lihat. So, lihat dan standarkan kepada maqasid syariah tadi. 5 perkara yang kita perlu ingat. Okey, so balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan ataupun orang lain setengah orang kata falsafah pendidikan negara, boleh juga mana-mana lah. Ada 2 bacaan di situ. Tapi saya guna falsafah pendidikan kebangsaan lah. Cuba kalau kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan kita ada 4 tonggak di sini. Yang pertama emosi, yang kedua jasmani, yang ketiga rohani, yang keempat intelek. Ataupun intelek, rohani, jasmani, emosi. Kita nampak tak sekali? Lari tak dengan maqasid syariah? Lari tak? Tak lari ya. Lebih kurang sama je dengan maqasid syariah. Tapi adakah kita design kurikulum hari ini, kurikulum kita tak kira diploma, degree, master, PhD, memenuhi falsafah pendidikan negara? Saya lihat pada pengalaman saya jarang sangat kita rujuk ke sini. Apatahlah lagi rujuk kepada maqasid syariah. Ataupun rujuk kepada teori barat ataupun teori yang saya sebut awal-awal tadi adalah Maslow. Jarang sangat. Kebanyakan bila kita design kurikulum, kita nak buat soalan ke, nak buat apa-apalah yang berkaitan dengan pendidikan kita hari ini, nak buat research sekalipun, kita terus pergi kepada Bloom. Sikit-sikit mana nak buat BE itu rujuk pada Bloom. Level ni. Lepas tu pergi kepada yang standard program pula. Yang diasaskan. Kalau IT, kita pakai apa IT? Computer Science? ACM, kita pakai ACM dan sebagainya. Kita tak rujuk pada falsafah pendidikan negara, tak rujuk pada maqasid syariah, tak rujuk juga pada teori Maslow tadi, teori keperluan asas manusia tadi ya. Okey, so dalam falsafah pendidikan negara yang sebutkan tadi, ada intelek, rohani, jasmani dan emosi. Semuanya akan membentuk keseimbangan antara keperluan fizikal dan juga keperluan rohani bagi seorang manusia itulah. Insan seimbang dan juga harmoni bagi membina akhlak, ilmu pengetahuan yang tinggi dan juga akhlak mulia, bertanggungjawab kepada masyarakat, bertanggungjawab pada negara, bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan seterusnya menyumbang kepada sejagat. Itu adalah asas dalam falsafah pendidikan negara yang perlu saya revisit, yang saya sebutkan semula hari ini.
jika antara kita ada yang terlupa tentang falsafah pendidikan kebangsaan ataupun falsafah pendidikan negara. Kita selalu lupa ni. Kita tak rujuk pun dalam apa saja yang kita buat tentang demi pembangunan universiti, kurikulum ke. In fact, kita nak bangunkan plan strategi universiti, entah kita rujuk ataupun tidak pada falsafah pendidikan negara. Plan strategi fakulti sendiri, adakah terujuk atau tidak pada falsafah pendidikan negara. Plan tindakan akademik UNIZA, adakah terujuk ataupun tidak. Saya tak pasti. Itu di luar pengetahuan saya. Tapi perkara ini adalah perkara pokok yang perlu kita pertimbangkan, yang kita perlu lihat banding. Sometimes dalam software engineering kita sebut reverse engineering. Kita selalu bergerak ke depannya ni, tapi kadang-kadang kita perlu juga reverse. Reverse untuk melihat artifak-artifak yang boleh ataupun komponen-komponen lah software yang lepas kita boleh gunakan semula, reuse. Begitu juga dengan dalam design kurikulum, dalam pelaksanaan pembangunan akademik dan sebagainya. Artifak-artifak yang sebelum ni yang kita tak guna, kita tak menjadikan rujukan mereka untuk membentuk kurikulum yang baru ataupun tindakan yang baru dan sebagainya. Itu tiga perkara lah yang saya perlu sebut di sini. Yang pertama saya sebut tadi Maslow, yang kedua maqasid syariah, yang ketiga empat perkara lah, taxonomy Bloom's, dan yang keempat adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, ini saya ambil daripada laman web Kementerian Pendidikan ke IPG macam itulah. Okay, ini adalah satu konsep lah macam mana kita nak menyepadukan antara falsafah pendidikan kebangsaan tadi untuk bina falsafah tadi dengan teori keperluan manusia sendiri, itu Maslow dan juga teori pada penggunaan kurikulum itu Bloom's taxonomy. Dia buat macam ni lah. Ada tiga komponen utama yang kita perlu bina, yang perlu kita pertimbangkan. Ni kata falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan Barat, falsafah pendidikan tradisional. Barat yang tradisional dan juga Barat yang moden. Inilah yang membentuk falsafah pendidikan kebangsaan yang boleh digunakan di peringkat IPG ke sekolah dan sebagainya. Itu saya tak sebut universiti rasmi sebab saya rujuk untuk di peringkat IPG, sekolah dan sebagainya. Ini akan membentuk intelek yang unggul, rohani yang ketahanan rohani, jasmani, kemahiran kognitif, efektif menilai, dan juga psikomotor, iaitu pelaksanaan pembangunan dan sebagainya. Ini adalah asas dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan untuk peringkat sekolah ke IPG dan sebagainya. Saya tak nak ulas panjang ini, mungkin tidak berkaitan dengan arah ataupun hala tuju universiti, UNIZA dan sebagainya. Cuma yang saya nak kongsikan di sini, ini adalah pendekatan yang telah ada, yang telah dibuat di luar sana, di luar universiti. Bukan dilihat pada taksonomi Bloom saja. Banyak benda yang kita perlu lihat. Falsafah pendidikan Barat, falsafah pendidikan tradisional, falsafah pendidikan Islam. Pendidikan Islam mungkinlah maqasid syariah dan sebagainya. Saya tak pastilah. Tapi ini adalah yang di luar sana. Yang di sini macam mana? Okey, yang saya nak cadangkan di UNIZA ataupun di FIK dahulu lah yang perlu kita lihat sebelum kita gubal suatu kurikulum atau buat pelan tindakan akademik dan sebagainya. Okay. Ini saya nak terangkan, ini semua tahu, ini asas dalam proses pendidikan lah. Peringkat pertama kita akan buat kurikulum, buat silibus. Kita akan buat struktur khusus, berapa semester, berapa 3 tahun ke 4 tahun ke 4 tahun setengah ke 2 tahun setengah ke. Itu kurikulum yang kita guna. Biasanya kurikulum yang kita guna base kepada untuk buat penilaian dan level dan sebagainya, kita akan rujuk taksonomi Bloom lah. Okay. Dan sebenarnya selepas kita bina kurikulum, kita tawarkan program pengajian itu, dan kita sampaikanlah penyampaian. Kita deliver. Dalam bahasa Inggerisnya deliver lah. Kita buat deliver. Maknanya semester 1 kita mengajar apa, semester 2 mengajar apa, semester 3 kita mengajar dan nak menilai apa, semester keempat pergi praktikal dan sebagainya. Kita proses penyampaian. Interaksi antara pelajar dan juga pensyarah, guru dan juga murid.
pensyarah dan juga mentor dan juga mentee dan sebagainya. Okey, selepas kita sampaikan, kita buat apa? Test lah, kita exam lah kan. Kita mengukur, menilai. Ya. Itu proses tiga ni, membina kurikulum, penyampaian dan menilai ni, ini biasa wajib. 3 step ni. Akhir semester kita akan exam. Habis 1 minggu kita akan ada quiz ke, habis 2 minggu kita akan buat ada test ke dan sebagainya. Tak tahulah. Habis tengah semester kita buat kita panggil apa tu, midterm. So itu adalah 3 proses utama dalam pendidikan. Dan sekarang ini proses yang keempat wujud pula kita panggil analisis kemenjadian lah. Kita menilai selepas 3 tahun apa pelajar tu jadi. Iaitu dalam OBE kita panggil apa? Kita nilai apa? POE kan? POE ke PO? Saya lupa. PEO, PO. PEO. PLO tu ketika belajar lah. PO lah biasanya program education. Outcome. Selepas 3 tahun ataupun 5 tahun kita nilai. Pelajar tu sepatutnya jadi apa? Takkan jadi programmer lagi selepas 5 tahun. At least jadi CEO ataupun general manager kan. So macam itulah kita menilai. So, penjadian lah. Mungkin kita jadi apa kan? So kita nilai juga. Alumni kita jadi apa? Jadi business apa, tak tahulah. Dia kerja overseas, jadi CTO ke, Chief Technology Officer ke, jadi board director ke, itu sebab. So ini adalah biasa 4 fasa yang kita mengukur outcome daripada sesuatu institusi itu. Membina kurikulum, kita deliver, kita evaluate, kita assess. Assess ni mengukur ni assess lah, buat assessment, and then kita buat analisis kemenjadian lah. Outcome after 5 years ataupun 3 years. So ini proses. So ini yang perlu kita tahu dan kita terapkan, dan kita perlu tahu untuk terapkan di mana sepatutnya berlaku gabungan antara maqasid syariah dan juga taksonomi. Mungkin di sini ketika membina kurikulum perlu ada, mungkin ketika menyampaikan kena ada unsur-unsur maqasid syariah. Mungkin masa kita menilai, macam nak buat soalan tadi, tanpa ragu-ragu kita buat soalan yang sepatutnya student jawab 15 minit, jadi student akan jawab 30 minit. Adakah sini kita pertimbangkan maqasid syariah? Adakah di sini kita pertimbangkan taksonomi belum? Taksonomi belum biasa kita pertimbangkan. Kita buat soalan tu level mana? C3 jawab level C. Tapi taksonomi belum, maqasid syariah adakah kita pertimbangkan? Tak ada. So di sini kita perlu mendapati. Begitu juga yang paling penting selepas 5 tahun ataupun 3 tahun mereka bekerja, di sini juga kita perlu lihat sebenarnya taksonomi belum dan juga maqasid syariah kita. Kita kena nilai juga di sini. Pelajar tu jadi apa selepas 5 tahun? Adakah makan rasuah? Sudah tentu tidak mendapati antara 5 ciri dalam mungkin yang menjaga harta tak mencapailah tahap menjaga harta, menjaga nyawa dan sebagainya. So benda tu kena lihat balik. Okey, so ini adalah perbincangan lanjut yang saya mungkin akan lepaskan kepada sahabat-sahabat semua untuk fikirkan bermula pada saat ini dan seterusnya dalam tindak tanduk kita memberi khidmat pada universiti. Tak kira kita design kurikulum ke, tak kira kita jadi dekan ke, tak kira kita jadi KPP ke, tak kira kita jadi penjelasan latihan industri ke. Ini yang kita harus bincangkan dengan lebih tuntas, lebih lanjut. Semuanya perlu dihadami daripada generasi kepada generasi yang lain pendidik ini. Jangan generasi kita je membincangkan perkara ini. Tapi generasi kadang-kadang tak faham pula. So kita kena pastikan benda tu diwaris apa yang kita bincang hari ini. So di mana apa yang ni saya letakkan persoalan di sinilah untuk semua kita fikirkan, sahabat-sahabat fikirkan. Ada 5 perkara yang saya lontarkan di sini dan saya tinggalkan untuk kita fikir bersama selepas ini. Saya mohon untuk difikirkan bersama lah. Saya tak paksa untuk fikir. Saya mohon untuk difikirkan bersama sebab ini adalah bagi saya penting untuk kita mewujudkan keadilan antara pensyarah dan juga pelajar. Sebenarnya kita banyak tidak adil pada pelajar selama ini.
tanpa kita mempertimbangkan maqasid syariah. Dalam fikir taksonomi belum ya, maknanya itu kita tidak adil. Ya? Tidak adil. Okay, so di mana seharusnya maqasid syariah dan taksonomi belum perlu ada bersama dalam membentuk kurikulum universiti agar memenuhi aspirasi falsafah pendidikan. Sama-sama kita fikir. Apakah ciri-ciri dan atribut kurikulum itu yang memenuhi dasar maqasid syariah dan juga taksonomi? Kita kena fikir. Saya terbuka di sini. Saya tidak ada jawapan yang konkret pada ketika ini, tapi kita sama-sama nak fikir. Apakah perlu diterapkan pada struktur khusus? Adakah perlu diterapkan pada struktur khusus dan juga kandang khusus? Requirement keperluan bagi maqasid syariah tadi. Apakah perlu? Taksonomi kita belum kita dah buat. Dah buat. Tapi maqasid syariah tadi 5 perkara dia, kat mana kita nak selit sebenarnya? Dalam struktur khusus, dalam kandungan khusus, sama-sama kita fikirkan. Perlukah dikekalkan kaedah pengukuran penilaian sedia ada? Sekarang ini kita nilai pelajar melalui test, assignment, quiz. Kita buat final exam, kita buat kerja-kerja lab, kita buat latihan amali dan pelbagai lagi lah mengikut bidang kesesuaian masing-masing lah. Multimedia lain pula, matematik lain pula kan, tutorial dan sebagainya. So adakah kita perlu kekalkan kaedah itu? Kaedah yang kita panggil kaedah yang konservatif lah. Daripada dulu kita pakai kaedah yang sama. Bila kita masukkan maqasid syariah ni, mungkin pengukuran penilaian sedia ada tidak lagi relevan. Kaedah kita menilai itu. So perlu kepada aspek-aspek penilaian yang lain lah. Aspek-aspek penilaian yang lebih luas. Lebih pelbagai sudut. Lebih orang kata lebih dinamik kaedah penilaian tu. Tak sesuai dah lagi pakai test ni. Bila kita masukkan maqasid syariah, itu sebagai contoh. Kena pakai benda lain. Mana selepas habis satu kursus mungkin pelajar boleh menyatakan, boleh kaitkan IT tu dengan menjaga nyamuk, contoh. Itu contoh. Saya tak pastilah. Itu kita boleh bincangkan lanjut. Atau kita boleh fikir sama-sama ketika kita membangunkan ataupun revisi kurikulum kita tu. Sebab saya makan semula kurikulum tu, kita menilai semula. Dan yang paling penting, akhir sekali, kita nak ambil keadilan ataupun manfaat secara menyeluruh, secara kolektif, secara komprehensif kepada pelajar dan juga pelajar. Selama ini, betul atau tidak awak boleh nilai lah. Selama ini bila kita membina kurikulum, kita hanya membina untuk pelajar itu mencari ilmu. Pelajar itu menyedari itu adalah, ilmu itu adalah satu. Sebenarnya kita nak cari ilmu ni kita untuk mencari kebenaran. Jadi kita nak pelajar je mencari kebenaran. Itu falsafah dalam pendidikan lah. Mana falsafah asas ataupun epistemologi dalam mencari ilmu lah. Itu untuk mencari kebenaran. Sebenarnya kita buat kurikulum, kita mengajar tu, kita nak suruh pelajar je cari kebenaran. Tapi kita tidak. Maknanya kita tidak adil kepada kita. Sepatutnya pada masa sama, mengajar pelajar untuk pelajar itu mencari kebenaran, tapi pada masa sama sepatutnya kita juga mengambil iktibar, manfaat untuk kita mencari kebenaran. Tak kira kebenaran tentang ilmu, tentang apa lah. Tentang ilmu itu yang kita ajar tu, tak kira lah. Apa saja tentang kehidupan kita. Kita cari kebenaran. Itu adalah climax lah. Climax dalam mencari ilmu. Tapi bagi saya climax mencari ilmu adalah untuk mengenal Tuhan. Tapi sebelum itu adalah mencari kebenaran dahulu. Kita sekarang ni kita suruh pelajar je cari kebenaran. Tapi pada masa sama kita tidak belajar. Tidak mencari kebenaran. Jadi sandarkan pada sesuatu, iaitu yang saya sandarkan adalah maqasid syariah itu sendiri. 5 perkara tadi. Situ kita mencari kebenaran atas 5 perkara. Akhir sekali kita akan bawa kita kepada mengenal Tuhan. Dalam mencari pada asas dalam pendidikan, epistemologi dalam pendidikan. Okey. So ini 5 perkara ini saya tinggalkan kepada sahabat-sahabat, pada pengurusan universiti, pengurusan fakulti untuk sama-sama fikir. Perlu ada tak dalam maqasid syariah ni digabungkan, disaling kerjasamakan dengan taksonomi. Okey. Cuma saya ada satu proposal. Ini adalah framework lah, rangka kerja-kerjasama
yang perlu kita lihat, yang perlu kita bawa ke depan. Kita rujuk ni dulu ni sebelum kita buat kurikulum, buat pelan tindakan dan sebagainya. Ada 4 perkara yang saya cadangkan di sini. Okey, yang merah tu taksonomi hidung ni biasa dah. Kita tahu belaka dah. Tahu belaka dah. Kita nak bina kecemerlangan akademik bagi pelajar, bagi universiti, bagi stakeholder kita dan sebagainya. Dan seterusnya kemahiran unggul dan juga holistik. 2 perkara ni. Hard skill, soft skill. Kan? Hard skill kecemerlangan akademik, soft skill adalah inilah komunikasi lah, pandai berniaga, kesuanan kan. Dan seterusnya lah yang holistik lah. Itu yang biasa kita buat data dan kita telah ukur daripada level 1 sampai level 6 dalam taksonomi hidung tadi. Tapi yang ini, yang hijau ni adalah cadangan saya, tapi elemen-elemen dalam ni tak ada lagi ni. Dalam kecemerlangan ini dan apa ni, dia punya kalau kecemerlangan ini P1, P2, P3 tu benda tu lah kan. CO1, CO2 lah. Tapi dalam ini tak ada lagi. Iaitu yang pertama dalam maksud syariah ni saya gabungkan 5 perkara tu menjadi 2. Pertama, kesejahteraan emosi. Sudah tentu kita tak nak kita buat kurikulum ni tak nak orang semua stres. Pensyarah stres, pelajar stres. Dalam zaman pandemik ni kan, nak cari line internet pun payah. Banyak pokok lah. Sekarang ni supply lah. Tidak menjanjikan kesejahteraan emosi. So, kita kena lihat di situ. So di sinilah kesejahteraan emosi dah kita ada elemen-elemen maksud syariat yang perlu kita lihat, yang perlu kita hadami, pahami. Dan seterusnya, yang kedua yang perlu kita lihat dalam guna kurikulum, tak kira apa-apa sajalah yang berkaitan dengan akademik ini, iaitu untuk menjaga keamanan dan juga perspektif sejagat. So 2 perkara ni adalah saya tak boleh bagi definisi yang tepat lagi ataupun elemen-elemen peribadi tadi. Saya pun perkara ni saya buka kepada semua untuk kita fikirkan. Tapi ini adalah 5 perkara dalam maksud syariah yang saya gabungkan disesuaikan untuk akademik. Pertama, elemen kesejahteraan emosi. Yang kedua, kita design kurikulum ni, design aktiviti pelajar ni adalah untuk kepentingan keamanan dan juga keperluan sejagat dalam perspektif sejagat global requirement. So inilah cadangan saya, sepatutnya ini framework education lah. Framework education kita. Yang perlu ada. Bukan plan strategik, tapi framework education kita. Plan strategik lain lah, itu sepakat perlu buat lah. Yang ada 1, 2, 3 elemen nasi dan sebagainya, itu plan strategik. Tapi ini adalah falsafah ataupun rangka kerja bagi pembentukan kurikulum dan plan tindakan PDP kita, R&D kita, dan apa sajalah aktiviti dalam konteks sebuah universiti. Okey, so 4 perkara ni. Kesejahteraan emosi, keamanan dan perspektif sejagat. Yang ini dah taksonomi itu kecemerlangan akademik serta kemahiran unggul dan juga holistik. PO ni, PO sampai PO 9, PO 13 yang merah ni lah. Okey. Okey, so saya ada buat masa lama mana lagi? Dah 45 minit ni, Prof. Ya, 45 minit. Okey, Sikit-sikit lagi lah. Saya simpulkan dalam masa 1 minit. So, tadi saya dah sebut awal-awal tadi, sebenarnya kita nak memupuk ataupun membina keadilan untuk membawa keadilan kepada semua pihak. Keadilan bagi jasad, keadilan stres, ketekan sebenarnya. Kita silap langkah sebenarnya tanpa kita sedari. Kita rasa benda tu comel, makna kita terlalu lurus, linear dengan keperluan ACM lah, standard curriculum lah, standard program lah, PLO lah. Kita terlalu lurus dengan benda tu. Tapi kita tidak linear, berbaik hati dengan diri dan juga pelajar. Jadi sebenarnya apa yang saya nak cadangkan saya di sini, apa yang saya cuba bawa ke sini, bincangkan bersama sahabat-sahabat semua untuk fikir, adalah untuk kesamaan dalam pengajaran pembelajaran bagi pesyarah dan juga pelajar. Kita nak hidup harmoni, kita nak hidup sejahtera, kita nak hidup aman. Kita, pelajar kita, rakan-rakan kita di pejabat,
rakan-rakan kita pensyarah, pegawai takbir, kita nak harmoni, tak mau padah. Orang kata tak nak berkelahi, tak nak saling tuning menjaga, kita nak hidup aman. So jangan dua perkara ini perlu dipertimbangkan bagi saya. Makasih syariat dan juga taksonomi Bloom perlu bergerak seiring. Saya tak nak sebutlah teori Maslow dan sebagainya, itu mungkin orang lain sebutlah, boleh bincangkanlah. Tapi dua perkara ini akan dalam kehidupan kita sehari-hari mendepani sebagai pelbagai cabaran dalam pendidikan di UNIZA, di Malaysia dan seterusnya di peringkat sejagat ni. Saya rasa itu saja perkongsian saya pagi-pagi ini, 45 minit. So saya stop sementara di sinilah untuk kalau ada pertanyaan ataupun nak kongsi pendapat dan sebagainya. Okey, saya pulangkan balik mic ini kepada pengurusi. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas perkongsian pada hari ini. Lebih banyak yang kita dapat. Kalau ada yang nak tanya, silakan. Saya ada masa 10 minit sebab pukul 9 saya ada mesyuarat kewangan pula dengan eksekutif Kepo Besu. Ada yang nak tanya boleh, silakan. Telefon. Ada suara siapa tu? Assalamualaikum, saya. Waalaikumsalam. Siapa yang nak tanya juga tadi tu? Saya bagi laluan orang lain dululah. Okay. Ke tak ada? Elisa teruskan dulu. So saya teruskan Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Prof atas perkongsian ni. Terasa macam ilmu-ilmu Prof ni lebih kurang Prof Habu, Prof Syahari. Macam falsafah pendidikan negara ni kan. Saya anak murid dia. Tu lah. Macam guru besar saya, guru besar. Bukan guru biasa, guru besar. Tu lah, Prof Syahari, Prof Habu, macam lebih kurang gitu. Okey Prof, nak tanyalah, dah falsafah pendidikan negara ni dah lama kan? So, Prof rasalah dalam pandangan Prof lah, adakah dia masih relevan dalam era IR 4.0 ni? Ataupun kita perlu revise ke macam mana ke? So nak tengok, nak tanya pandangan Prof lah. Adakah dia masih relevan dengan era IR 4.0 sekarang ni? Okey, terima kasih Prof. Dia macam ni. Terima kasih Dr. Lisa, satu soalan yang sukar dan juga tidak layak untuk saya jawab tu. Sebab bagi saya lah, falsafah ni dia tidak berubah. Dia kekal sehingga akhir zaman. Falsafah tu perlu kekal. Tak kira lah falsafah dalam pendidikan ke, falsafah Plato dahulu, dia kekal. Tak ada orang ubah dah falsafah tu. Falsafah kenapa api itu panas. Tak ada orang boleh ubah dah api itu sederhana panas. Tak ada. Itu falsafah dia. Itu adalah kulit kepada ilmu. Jadi apa bagi saya falsafah pendidikan negara itu telah dirujuk berasaskan 3 perkara yang saya sebutkan tadi, iaitu falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan Barat moden dan falsafah pendidikan Barat tradisional. So 3 benda tu dia membentuk satu kerangka utama bagi falsafah pendidikan negara di peringkat sekolah, IPG dan sebagainya. Efek peringkat universiti sekalipun. So sebenarnya apa yang perlu berubah adalah tindakan, pelan-pelan tindakan di dalam itu. Kerangka-kerangka kerja di dalam itu yang perlu berubah. Falsafah tu kekal di situ. Bagi saya tak perlu ubah lah. Dah cantik. Kalau kena sesuaikan kena sesuaikan tindakan saja. Mengikut zaman. Zaman IR 4.0 kena sesuai lah. Apa tools yang boleh membantu mengembangkan lagi ataupun sustainkan falsafah pendidikan negara itu. Ataupun memastikan falsafah pendidikan itu memberi hasil. So apakah tools-tools yang terkini, tak kira IR 4.0 ke, AI ke, belajar through web ke, Webex ke dan sebagainya. Online learning ke, itu adalah action kita, plan tindakan. Yang perlu berubah di sini adalah plan tindakan. Tapi falsafah tu bagi saya kekal di situ.
Itulah saya boleh ulas. Saya yang setakat mampulah saya boleh ulas. Okey, terima kasih Prof. Lepas pula disuruh. Agak-agak soalan jawapan saya tu memenuhilah apa ni hasrat Dr. Lisa tadi. Ya, ya. Okey, Prof. Ada lagi nak Saya tanya? komen sikit boleh? Dr. Shu, Dr. Suhani tu. Kak Su. Kak Su. Okey, saya terima kasih Lama lah tak Prof. jumpa kawan ni. Tu kayak gitu dah Kak Su. Pecing kayak gitu. Anyway, Kak Su saya ucap terima kasih lah kepada Prof Din. Kak Su sukalah tentang kalau kita boleh apply maqasid syariah ni dalam abad 21 ni. Sebab Kak Su rasa benda ni memang asas prinsip kita, root kita dari awal lagi tau. Kalau kita fikirkan bagaimana kalau kita boleh katalah salah satunya menjaga akal tu, kalau kita boleh tanamkan menjaga akal dalam kepada pelajar-pelajar kita dan kita sendiri. Saya rasa macam rather than kita pergi kepada ialah Witso memang bagus lah juga kan, tapi supaya dia survive. Sebab sekarang ni macam-macam dugaan, cabaran. So untuk dia orang survive sebagai individu dalam masyarakat dan sebagainya, aplikasi maqasid syariah sangat penting. Itu bagi Kak Su lah. So benda tu sangat relevan lah kalau Yuniza sebagai satu macam kita yang kita macam propose benda ni kan, daripada kita, root kita, daripada Huza ke, daripada Yuniza ke, sangat baik lah. Kak Su rasa itu je. Okay, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Syul. Saya setuju dengan Kak Su. Terima kasih. Satu pandangan yang tepat lah daripada Dr. Suryani. Okeylah. Ada lagi tak? Kalau tak, saya tanya soalan akhir lah. Tak ada kan? Kita nak bagi Prof untuk bersedia untuk mesyuarat berikutnya, tapi saya nak tanya satu lah. Zaman sekarang ni Prof, kita semua maklumat di hujung jari kan. Even AI pun kalau masuk pertandingan memang kalau nak retrieve maklumat tu memang kosong berapa saat je kan. Jadi macam mana, adakah kita nak katakan kita punya yang C1 tu dah tak relevan dalam kita punya ilmu? Ini kena tanya SPDA ni. Tak apa, kena tanya Dr. Soilan. Adalah. Sebab kita macam kita kena sediakan kita punya student ni lebih elok daripada kita kan. Ya, betul. Zaman dia lebih mencabar dari zaman kita. Adakah macam kita perlu ajar yang C atas-atas saja ke? Itu macam mana? Okey, terima kasih Dr. Azrul. Sebenarnya maklumat ni bukan sekadar di hujung jari lah sekarang ni. Bukan berada di hujung jari dah. Saya pernah sebut dulu kepada, saya ingat saya share dah dalam FIK, tapi 10 tahun yang lepas lah kot. 8 tahun yang lepas ketika saya dekan lagi. Ketika inilah mana 10 tahun selepas saya bercakap, saya kata maklumat tidak berada di hujung jari lagi dah. Tapi maklumat berada dalam darah kita, dalam urat darah kita. Benda tu ada dalam diri kita dah. Daripada kecil kita telah diasuh dengan pelbagai maklumat di hujung jari. Tapi bila kita dewasa, maklumat bukan berada di hujung jari tapi dalam kita, dalam urat darah kita. Dalam tubuh kita dah. Kita tengok sekarang ni anak kita lah, anak kita sendiri umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. In fact ada yang 4 tahun pegang iPad dah kan. Pada search dah maklumat. Macam-macam maklumat dia search. Betul. Ketika dia berusia 4, 5, 6 tahun tu memang maklumat tu berada di hujung jari dia. Pelbagai maklumat dah. Mana very, very rich. Orang kata multi-billionaire rich of information lah. Bukan sekadar kaya maklumat. Sebab dia dah ambil maklumat tu ketika maklumat berada di hujung jari. Tapi ketika dia berada di usia 25, 30, in fact 50, maklumat tu bukan berada di hujung jari dia dah. Tapi semua tu berada dalam darah dia dah. So, khabar sini. Mengajar tu, dalam kelas tu,
Dia belajar dia je lah kan dengan level C1, C2. Kadang-kadang level yang dia dah tahu. Tapi kita assume macam dia tak tahu. Kan? Betul tak? Sedangkan benda tu banyak dia tahu. Dia boleh explore sendiri. Sebab kesnya zaman kecil maklumat tu berada di ujung jari dah. Bila besar berada dalam diri dah. Berada dalam darah, urat darah dia dah. Tanpa sedar lah. Tanpa sedar dah. Ya. In fact, saya sebutlah anak saya yang 7 tahun. Dia dah cakap dah tentang 1+1 7 tahun ni. Yang dah sekolah. Tak sekolah sekarang ni kan. Baru sekolah sebulan cuti. Tak ada tentang mana cara nak mengeja, cara nak faham bahasa Inggeris ni makna benda. Tak ada dah. Tidak cara tu. Dia kaji tentang alam. Guna YouTube. Kenapa meteor ni gini-gini lah. Kenapa berlakunya ombak besar lah, kenapa berlakunya tsunami lah. Begitu dah kan. Kita kaji tu dah. Tidak kaji ni 13 campur 2 berapa? 15. Tak ada benda tu. Tak ada dah. Zaman kita belajar dulu duk hafal sifir. Betul tak? Betul. Hafal sifir, hafal darjah 6, hafal sifir 12. So begitulah. So sebenarnya kalau berbalik pada soalan Azrul tadi, adakah sesuai dengan level C1, C2, C3? Secara jujurnya kalau peringkat degree memang saya pun tak setuju dah. Dia belajar dah peringkat masa zaman maklumat di ujung jari. Tapi bila di bawah umur 25, 23, 24, 30 tu, maklumat bukan berada di ujung jari dah. Dia dalam diri dah. Patut tahu dah. Patut tahu dah. Jadi itulah sebab tu saya kata tadi, mana ini level TDA lah untuk jawab ataupun untuk orang comel ke benda tak kira lah yang perlu menjawab ni. Mungkin level maklumat tu boleh C1, C2, C3 lagi. Tapi assessment tu mungkin berbeza. Saya rasa lah. Assessment tu bukan lagi kita tanya senaraikan 10 sebab kenapa dia tahu dia macam tu dah. Kena soalan tu mungkin assessment tu mungkin perlu berbeza sikit lah. Itulah pandangan saya yang saya boleh komen lah. Okey, masa pun dah pukul 11. Terima kasih Prof kerana memberi perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan juga meluangkan masa lah bersama kita. InsyaAllah kita akan teruskan lagi minggu hadapan. Kita tengah cari-cari lagi bakal memberi perkongsian minggu depan ni. Harap dapat orang yang best-best lagi lah kan. Saya cadangkan G. Nanti kita bagi TDP decide lah. TDP decide. Kadang-kadang kita memerlukan aspek kesoanan lah dalam minda pensyarah kita untuk kita dedahkan juga pada pelajar kita. Tu antara yang susah tu. IT sekarang ni IT ni services sebenarnya. Tapi angle yang saya nampak lebih besar untuk career pelajar graduan IT ni adalah business lah. Mesti ada business minded lah kan? Business minded. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Cukup 1 jam, Alhamdulillah. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.